Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kita masuk hadis yang ke-19. Wa an Abi Sa'id al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr ila al-musalla فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فلذلك من نقصان دينها متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id al-Khudri, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada pagi hari raya haji atau pada pagi hari raya puasa ke tempat sembahyang, ilal musalla, ke tempat sembahyang. Lalu di ketika itu Nabi melalui di kalangan Nabi lalu dekat dengan sekelompok perempuan. Maka Nabi berkata, Nabi bersabda, ya ma'syarun nisa, wahai kumpulan perempuan, tasaddaq, bersedekahlah kamu, kerana sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa kamu aktsar ahli nar adalah kalangan yang lebih banyak, yang lebih ramai menjadi penghuni neraka kalau nak dibandingkan dengan lelaki. Maka kami tanya, kami di sini maksudnya perempuan. Kami tanya, wahai Rasulullah, bima wa bima ya Rasulullah, apa sebab? Ba tu ba sababi, ma tu ma istifham. Apa sebab wahai Rasulullah kami ini adalah golongan yang lebih ramai berbanding lelaki yang akan masuk syurga, yang akan menjadi penghuni neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tukthirna al-la'na, kamu yakni perempuan dia banyak melaknat, wa takfurna al-ashir, dan tidak bersyukur kepada suami. Wa takfurna al-ashir, dan tidak bersyukur kepada suami. Tidak berterima kasih maksudnya bersyukur itu. Ataupun kita terjemah kufur kepada suami. Nabi menyebutkan lagi, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi ar-rajul al-hazimi min ihdakun. Nabi kata, aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya, tetapi dia boleh menundukkan lelaki yang cerdik, yakni menghilangkan kecerdikan seorang lelaki pintar. Hazim ini sifat lelaki yang mempunyai pandangan yang jauh, pemikiran dia tu menjangkau sifatnya, daripada salah seorang dari kalangan kamu. Kami bertanya, apakah kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah? Nabi bersabda, tidakkah penyaksian perempuan itu, penyaksian seorang perempuan itu menyamai separuh penyaksian lelaki?
Mana kalau dalam saksi 2 orang tu, kalau ada seorang lelaki dia kena 2 orang perempuan. Mana seorang lelaki dia menyamai 2 perempuan. Mana kalau seorang perempuan menyamai separuh lelaki dari sudut syahadah, kesaksian. Kami berkata, kami bertanya lagi, betul lah, iyalah. Kami terimalah. Qala, Nabi bersabda, Nabi bersabda lagi, fadzalika, itulah, fadzalika min nuqsani aqliha. Itulah maksud kurangnya akal perempuan itu. Nabi bersabda, alaysa idza hadat, bukankah perempuan ketika dia berhaid, ketika dia datang haid, ketika dia mai qada tu, dia tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa? Maka perempuan itu jawab, bala, betul lah, ayalah. Nabi berkata lagi, fadzalika min nuqsani diniha, itulah maksud kurang agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini antara hadis-hadis yang termasuk dalam hadis yang timbul kemusykilan juga. Maksud kata-kata Nabi meletakkan perempuan itu kurang. Apa maksud yang dimaksudkan di sini? Baik, sebelum kita bincang hadis ni, terlebih dahulu kita nak tengok sikit secara ringkas biodata Abu Sa'id Al-Khudri secara ringkas. Oleh kerana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini dia adalah Abjar bin Auf. Khadid apa ni? Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Khudri itu nisbah pada Khudrah, iaitu salah seorang datuk dia. Salah seorang datuk Abi Sa'id. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri itu nisbah bukan kepada tempat, tetapi nisbah pada salah seorang datuk dia, keturunan dia. Yang mana datuk dia itu sebenarnya Abjar bin Auf. Abjar bin Auf tu lah hak dinisbahkan Khudrah tu. Yang mana Abjar bin Auf ni adalah merupakan salah seorang daripada datuk nenek, daripada keturunan Abi Sa'id. Nama Abi Sa'id ni sebenarnya Sa'ad bin Malik. Maknanya Abi Sa'id ni nama dia sebenarnya Sa'ad, tu kunyah dia lah Abi Sa'id. Mana ada anak dia nama Sa'id. Gitu. Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji. Tetapi dia ni orang tak panggil dengan nama dia Sa'ad, tapi orang panggil dengan nama Abi Sa'id. Dia lebih popular dengan nama Abi Sa'id. Kita ni pun kenal dia dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Kita tak panggil Sa'ad bin Malik. Kalau Sa'ad bin Malik, kita pun tertanya-tanya siapa dia Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik itu nama alam dia, alamiah dia. Alamiah ni nama khas dia. Jadi Abi Sa'id ni adalah kunyah dia. Pada peperangan Uhud, pada zaman peperangan Uhud berlaku, iaitu peperangan yang kedua selepas peperangan Badar, beliau pada waktu itu masih kecil lagi, mana tidak layak untuk turut serta dalam peperangan Uhud. Maka dia tidak diterima lah untuk turut serta dalam peperangan itu. Kemudian selepas peperangan Uhud, dia turut serta dalam peperangan bersama Rasulullah, sehingga dicatatkan oleh ulama 12 kali peperangan hak Nabi turut hadir, dia hadir juga. Sebab ghazwah ni adalah merupakan peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah walaupun tidak berlaku peperangan. Itu dia panggil ghazwah. Atau lebih tepat lagi, ghazwah ini dengan erti keluar dengan maksud untuk berperang walaupun tidak berlaku peperangan. Itu disebut ghazwah. Dan Rasulullah turut serta dalam keluar untuk berperang. Berlaku ataupun tidak peperangan,
itu tak kira. Dia tak kira tu. Itu makna ghazwah. Jadi 12 kali dia turut serta bersama Rasulullah dalam peperangan. Dan peperangan yang mula-mula dihadiri, disertai oleh beliau adalah peperangan Khandaq. Jadi Malik bin Sinan, iaitu ayah pada Abi Sa'id ataupun ayah pada Sa'ad, nama asal dia. Jadi ayah dia ni, Malik bin Sinan ini syahid pada pertempuran Uhud. Semasa peperangan Uhud, ayah dia yang bernama Malik bin Sinan ini terbunuh dalam peperangan Uhud. Diambil hadis daripada dia banyak juga, 170 hadis. Rawalahu alf hadithin wa mi'ah wa sab'una hadithan. Ruwiya lahu alf hadithin wa mi'atun wa sab'una hadithan. Diriwayat daripada dia. Mana orang ambil hadis daripada perawi-perawi ambil hadis daripada dia sebanyak 170 hadis. Hadis yang muttafaq alaih daripada 170 tu, yang muttafaq alaih 46 hadis. Hak Imam Bukhari riwayat secara berasingan ada 16 hadis. Dan diriwayat oleh Muslim secara berasingan 52 hadis. Hak lain lagi tu baki mana tokoh-tokoh hadis yang lain. Jadi yang ambil hadis daripada dia ni ramalah dari kalangan sahabat dan dari kalangan tabi'in. Kata Ibn Abdul Bar, ni berkenaan dengan Abi Sa'id Al-Khudri, berkenaan dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Ibn Abdul Bar, dia ni kana mimman hafiz an Rasulullah sunanan katsirah. Kata Ibn Abdul Bar, Abu Sa'id Al-Khudri ni dianggap disenaraikan sebagai salah seorang yang hafaz, ingat daripada Rasulullah ni banyak hadis-hadis sunanan katsirah, banyak hadis-hadis dia ingat, disebut gitu. Dan diriwayat dan ambil hadis daripada dia ni diriwayat daripada ni banyak ilmu, ilman jamman, maknanya banyak ilmu diriwayat daripada dia. Dan dia ini Abu Sa'id Al-Khudri ini tersenarai sebagai nujaba'ul ansar wa ulama'uhum, nujaba'il ansar wa ulama'ihim wa fudala'ihim. Dia ni dianggap sebagai orang pintar ansar, ilmuwan ansar, dan orang yang mempunyai kelebihan dari kalangan masyarakat ansar. Ni dia ni, orang panggil nujaba'ul ansar, golongan pintar ansar, wa ulama'uhum, dan ilmuwan ansar, wa fudala'uhum, dan wa fudala'ihim, dan orang yang mempunyai kelebihan dari kalangan golongan ansar. Kata Hanzalah bin Abi Sufyan, ni dia petik daripada guru-guru dia lah, ada guru dia sebut. Qala Hanzalah ibn Abi Sufyan an asyakhi, mana dia ambil daripada guru-guru dia. Apa yang guru dia kata ni? Ini nak nukilan daripada Hanzalah bin Abi Sufyan. Dia kata tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah, kira-kiranya hak baru masuk Islam lah, kira agak lewat masuk Islam. Tak sekira lah hak lama hadas ni, makna hak baru masuk Islam. Hak masuk Islam agak lewat dah. Di kalangan sahabat Nabi hak agak lewat sikit masuk Islam, tidak sabiqunal awwalun lah. Hadas sini maknanya kita golongan Ansar lah, sebab golongan Ansar kan tahun ke-13, tahun ke-14 masuk Islam. Pokok muhajir ini pokok sabiqun. Awal-awal ni kira-kira ni hak baru. Di kalangan sahabat-sahabat kemudian ya, itu maksud dia nya. Hak lebih tak ada orang yang lebih mendalam, lebih afqah, lebih mendalam pemahaman agama kalau nak dibandingkan dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Hak nama asal dia Sa'ad bin Malik tu. Sa'ad bin Malik. Baik. Jadi sahabat Nabi ni, Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia meninggal di Madinah
pada tahun 63 Hijrah. Ada setengah ulama kata pada tahun 64. Ada setengah ulama sebut 65, siapa ada kata 74 dah. Gitu. Maknanya tarikh wafat dia tu menjadi khilaf lah di kalangan ulama. Tapi tak khilaf bahawa dia mati di Madinah, cuma tahun kematian dia khilaf. Jadi dalam hadis ni Abu Sa'id menceritakan bagaimana Nabi pernah Nabi keluar. Jadi dia ni tidak cerak. Dia syak lah maknanya. Sama ada Nabi keluar hari raya haji ke ataupun hari raya puasa, hari raya fitrah. Jadi dia sebut kedua-dua lah. Au tu maknanya syak rawi. Sama ada adha ataupun fitrah. Jadi keluar untuk semaya raya ilal musalla. Keluar untuk semaya raya. Kerana zaman Nabi SAW tu yang menjadi sunnah zaman Nabi yang dipraktikkan oleh Nabi, semaya hari raya ni dia buat di tempat yang terbuka. Musalla ni tidak semestinya masjid, dia lebih umum lagi. Buat di padang musalla di tempat terbuka. Maudhi'u salatil Eid fil jaban, mana tempat terbuka lah, tempat terbuka. Bukan khusus di masjid punya. Sebab apa? Sebab keluar zaman Nabi, hak keluar semaya tu, hak tak boleh semaya keluar juga. Dia dengar khutbah saja. Jadi nak suruh nampak meriah munggah hari raya, okay? Jadi tubik belaka lah budak-budak bertubik. Jadi tak muat di masjid tu. Jadi di semaya tempat terbuka. Itu dalam setengah-setengah syarah dia sebut begitulah. Jadi musalla ni dia bukan makna masjid. Masjid tu sebahagian daripada musalla. Mana tempat semaya. Tetapi khilaf pula lah ulamanya. Umumnya dalam mazhab Syafi'i, pendapat ramai dalam mazhab Syafi'i dia kata tu maknanya di masjid. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak, untuk semaya raya ni memang dia lebih afdal semaya di tempat ramai supaya kehadiran itu lebih ramai. Marilah kalau tak kira lah perempuan ada anak kecil dokong pergi. Tapi ramai juga di kalangan ashab Syafi'i dia kata tak, dia lebih aula di masjid kerana boleh iktikaf. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia kata masalah iktikaf tu suku, masalah khusus untuk hari raya. Situlah jadi punca khilaf. Jadi Nabi SAW sebutnya ya ma'syarun nisa, wahai kumpulan, wahai perempuan-perempuan. Yang ini kumpulan perempuan, ma'syar. Ai jama'atuhun, wahai kumpulan perempuan. Kata Lais, ni tokoh bahasa. Dia kata al-ma'syar kullu jama'atin amruhum wahid. Mana satu kumpulan perempuan yang dia buat satu perkara. Mana perempuan hak ramai ni, kali dia nak sama ada dia berkumpul di satu tempat di semaya, nak semaya lah. Kerana satu tujuan. Misalnya kita katalah bila nak korban, kita lalu dekat perempuan. Perempuan tu duduk satu kumpulan pun dia. Semua tu berkait dengan urusan ke urusan korban. Tu orang panggil ma'syar. Sekumpulan perempuan yang duduk dalam kelompok dia dengan maksud satu perkara, untuk melakukan satu perkara. Itu kata Lais lah. Ulama lain kata tidak begitu. Jadi Nabi sebut pada perempuan ini, diperlihatkan kepada aku. Jadi diperlihatkan kepada Nabi ni khilaf pula ulama. Ada setengah ulama kata yang dimaksudkan ditunjukkan kepada aku tentang kamu, ditunjukkan kepada aku akan kamu, berkenaan kamu ni orang yang paling ramai lah di kalangan manusia ni, sama banding dengan lelaki, perempuan ni lebih ramai yang masuk neraka. Diperlihat tu maksud diperlihat macam mana? Ada setengah ulama dia sebut, dia kata diperlihatkan di sini dengan erti diperlihatkan kepada Nabi pada malam Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj. Okay, kalau kita tengok dalam riwayat sahih, okay? Mana Nabi tengok penghuni syurga, penghuni neraka, Nabi tengok. Jadi hak ni boleh jadi setengah ulama kata kilalah dikatakan pada malam tu lah, malam Isra, iaitu pada malam Mi'raj. Tetapi yang zahirnya ru'yah sini, tengok sini berlaku pada malam solat gerhana.
Solat gerhana. Pada masa solat gerhana seperti mana yang ditunjuk, yang seperti mana yang terdapat dari riwayat Ibn Abbas yang akan datang tentang salatul kusuf itu. Jadi hak jelasnya tu. Tapi ada juga ulama kata, ada juga ulama sebutlah, dia kata hak ni ditunjuk dalam mimpi. Ada juga. Tunjuk dalam mimpi. Ada juga ulama sebut itu. Sebab mimpi Nabi ni wahyu. Ditunjuk dalam mimpi. Walau bagaimanapun hak jelasnya, mimpi ke, tengok apa ni, naik kukuk mana pun dia melalui wahyu. Tak mungkin diperlihatkan kepada Nabi perkara ghaibiyat. Hal tu mesti melalui jalan wahyu. Mesti jalan wahyu. Kukuk mana pun dia mesti jalan wahyu. Sebab nak asas maklumat yang berkait dengan ghaib, bahkan yang berkait dengan penghuni neraka, hadir-hadir hal ni tak boleh. Tidak ada hak mana-mana manusia. Tak kiralah siapa dia, dia tidak ada hak. Ini hak Allah Subhanahu Wa Taala saja, untuk bui pada sesiapa yang dia nak bui. Dan dia tak bui kepada orang lain, dia bui pada Nabi dia. Dia bui pada Nabi dia. Manakala ada disebut mana-mana wali boleh nampak benda-benda gitu, itu tak betul lah. Itu dakwaan semata-mata. Lepas tu kalau ada yang dakwa dia nampak malaikat, orang lain ni orang lain, tu pun tak percaya, nak percaya mana tahu mana malaikat. Misalnya ada orang nampak malaikat mengiringi Nabi tu, dia kata dia nampak. Banyaklah timbul persoalan. Sebab tu saya kata nak pelawak pun biar pada-pada. Nak pelawak pun biar pada-pada. Sikit-sikit sudahlah pelawak ni, jangan lebih sangat. Nampak dah. Jadi nampak. Macam mana kalau betul lah dia nampak? Betul kalau itu malaikat? Macam mana awak tahu malaikat? Dia kata malaikat berupa dalam manusia. Iyalah berupa dalam manusia. Macam mana awak boleh tahu dia berupa tu macam mana? Semata-mata perasaan. Ini kadang-kadang manusia yang sudah dikuasai oleh satu, kita kata dikuasai oleh syaitan, oleh syaitan, boleh jadi dia mari. Tapi dia mari kuasa, ditazyin, dihiaskan kepada dia oleh syaitan, boleh jadi dia mari kuasa. Dan dia yakin gitu. Manusia yang pernah melalui dalam alam tertentu ni lah, kadang-kadang dia yakin dengan perasaan dia. Jadi yakin dengan perasaan dia tu dalam bab-bab agama, dia tak boleh buat bab-bab lagu tu. Bab malaikat ni, sebab malaikat termasuk dalam perkara ghaib. Sahabat Nabi bukan semua tengok. Kadang-kadang setengah orang tu tengok dalam betul, dia hias setengah ni tengok dalam rupa lain. Bukan semua sahabat Nabi tengok. Tu jaga-jaga. Tu pun boleh tahu bila berkait dengan Nabi. Kalau semata-mata tengok Nabi tak kata nama malaikat, sahabat tak akan tahu. Cerita sahabat tengok Aisyah tengok Dihiyah Al-Kalbi, kerana tu wahyu pada Nabi. Tak ada dah orang lain tu wahyu pada Nabi. Hak bawa wahyu mesti dah dia tu malaikat. Dan benda tu disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirat kena beringatlah, kena beringat Kadang-kadang pokok sesak ni lagu tu lah cara dia. Kena beringat, ini fitnah. Ini fitnah yang berlaku. Ini fitnah yang berlaku. Tapi orang boleh terima. Tu benda yang besar lah. Fitnah ni bila mari ni lah, maknanya gangguan kepada dia. Fitnah besar ni fitnah berkait dengan agama. Fitnah ni banyak. Fitnah ni ada fitnah sakit. Fitnah ni makna ujian Allah SWT. Itu makna fitnah. Sebab tu ulama bagi dua fitnah ni. Ada fitnah diri sendiri yang berkait dengan kita sendiri, tak kait dengan orang sikit apa. Kelemahan diri, kesilapan kita, kesilapan faham, macam-macam lah. Kesilapan berfikir lahir daripada kita, keburukan kita. Itu orang panggil fitnah kerana melibatkan diri kita sendiri. Ada lagi fitnah orang lain, faktor luar, sesuatu yang bersifat luar, fitnah. Jadi kalau fitnah ilah kereta, banjir, itu tidaklah besar mana. Besar juga, tapi tidaklah besar fitnah melibatkan rosak akidah, tercalar akidah, rosak syariat, rosak tauhid.
Tu fitnah hak buruk. Itulah fitnah yang menyebabkan manusia kemungkinan tak akan selamat akhirat dia. Tak akan selamat akhirat. Tu bahaya. Fitnah agama ni lah hak bahaya ni. Dan ujian-ujian yang berada atas dunia ni sebenarnya kalau Nabi tak ayat pun manusia tahu itu sebagai ujian. Tapi fitnah agama ni tak boleh. Dia kena Nabi ayat. Kita tak akan faham. Kalau orang panggil fitnah agama, kalau Nabi sebut dalam hadis-hadis, dalam hadis-hadis fitan dia mana, mungkin ada dajjal dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, Nabi sebut, aku tak usi mana dajjal hak mari akhir zaman ni, hak dajjal hak mari hak ada semua. Hak masuk kapur tubik kapur ni. Dajjal tu aku usi. Hak dajjal mari jaya sekali hak mata dia rosak sebelah tu. Waktu dia akan berhadapan dengan guru dia lah. Hak nama Nabi Isa tu. Waktu tu kira-kiranya tak tahu bila. Tetapi dajjal hak sifat seperti dia yang menyesatkan manusia, menyesatkan akidah manusia, hak masuk kapur tubik kapur ni. Ni hak aku bimbang, hak ni boleh berlaku sama-sama, ada sama ni. Kita kata fitnah rumah terbakar, hak tu ada sama juga, tapi rosak rumah ialah hilang harta ialah, tapi tak hilang agama. Tapi setengah-setengah fitnah dia hilang agama, runtuh agama. Tu kena beringat. Kena beringat. Sebab tu kita insya-Allah, sebab dalam hadis sebut Nabi kata, dalam hadis lain Nabi kata fitnah tu mari gelaknya, teruknya, kelamnya dia tu sehingga letak tangan di depan mata tak nampak. Sehingga Nabi gambar seperti kaki ta'ilai, seperti kepingan malam yang bertindih-tindih kegelapan itu. Tetapi lepas tu sahabat tanya Nabi dalam hadis, lepas tu kalau katakanlah situasi itu berlaku pada kami, bagaimana tindakan kami nak selamat daripada fitnah itu? Nabi suruh pegang pada Quran dan Sunnah. Mana orang pegang pada Quran dan Sunnah, gelap setara mana, tebal setara mana fitnah itu dia akan nampak. Seperti mana gambar yang disebut Dajjal akhir zaman tu, orang beriman nampak atas dahi dia kafara tu. Mana kufrun atau Rasulullah kata ka'alifara, kafir dia tu nampak di dahi dia. Setengah tu tak nampak. Setengah tu nampak. Sebab tu setengah-setengah bila pergi nak masuk Madinah kan, ada mana orang sebut dia muni Dajjal. Jadi dia cuba nak sapu lah, dalam nak suruh tali tak tertanggal itu. Tu hati-hati tak tahu bila. Tetapi Dajjal sebelum tu. Lepas tu kita kena ingat dalam hadis sebut hak jenis Dajjal ni dia pakai jubah, sebut dalam hadis. Dia pakai jubah, pakai serban. Yang itu memang dia tak pakai topi. Dia tak pakai topi sudu bawa ni, dia pakai jubah juga. Aku kena beringat hati-hati tak. Kena beringat kita orang kita ni kalau dia kadang-kadang dia kalah pada pakaian. Dia tengok pakaian, sudah lalu. Kita pakai gini ya, dia ada. Kalau tu pakai jubah, pakai serban, janggut. Janggut panjang luar ni ada lagi dia. Kena 3 tangan, tak habis lagi janggut. Tak misalnya. Kadang-kadang kita terkejut. Tu cuba tengok dalam hadis. Hadis fitan dalam mana-mana kitab. Kena beringat. Dia mari dalam rupa yang agama, mari dalam rupa agama. Dajjal nama dia pun Dajjal. Kalau penipu tidak penipu hangit, orang tak panggil Dajjal. Dia kena hangit baru panggil Dajjal. Tipu dia tu orang panggil naksal. Bukan sekadar orang kampung, orang yang tidak kampung panggil naksal. Dajjal ni dia daripada dajil asal. Dajlun. Ini penipu ya. Dajil sekali nipu orang panggil Dajjal dah. Tapi kalau dia nipu licik, orang payah nak terus. Penipuan dia tu terpukau orang. Ni orang panggil Dajjal, sirah mubalaghah dia panggil. Kalau terjemah Kelantan kat penipu besar. Tu kalau terjemah dalam bahasa kita. Bila dia mari tu kan, orang kampung tak usah kira. Orang cerdik pun boleh tertipu. Cuba tengok Syiah tahun 79 misalnya Syiah siapa. Kena. Kita kata ayah pen tu nampak tidak belah mana. Ayah pen tu pun beribu pengikut dia. Tapi setengah-setengah mari tu nak raka masjid, penuh masjid. Dia mari. Dia dengan tutup kita tengok silsilah pokok dia, rangkaian pokok dia dengan ulama hukum sesat setengah pokok dia. Kita kena tahu lah tu. Kita kena tahu. Jadi kena beringat. Sebab tu kita pergi Quran dan hadis. Lagu mana kedudukan sebenarnya. Jangan kita tahu ikut, sebab itu bahaya. Itu bahaya sungguh.
Jadi fitnah ni bila dia mari, orang tak khabar sebab dia mari dalam bentuk agama juga. Tu masalah tu. Ni sebagai peringatan kepada kita, kena beringatlah. Sebab tu kita kena perhati tengok. Bagi setengah-setengah orang biasa baca kitab, dia tengok, dia tahu dah. Cara pakai dia tahu dah. Nah. Mari mula-mula selawat, mari selawat. Selawat pula tidak Nabi ajar. Mula mari, mari selawat. Lepas tu mari rupai, tahun rupai selawat lagi pula, selawat juga. Dengar tangan pusing ke sejadah. Lagu tu selawat sahabat selawat lagu tu. Lagu tu kan sahabat selawat. Sahabat ni orang paling alim, paling memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngaji molek sunnah itu, kita akan terkejut. Dia mari satu nilai dari kita. Ini tak serupa dengan Nabi. Ukur tak serupa dengan Nabi bila kita memperdalami hadis, ngaji hadis molek, selamat umat Islam. Dia tak serupa. Bila tak serupa tu, asitulah dia mula kaji, tanya khabar. Dia maknanya dia tak terima selalu, tengok dulu ke mana. Jadi benda tak. Ni kalau tidak pakai terima belaka apa je muka selawat ke. Muka zikir ke. Hadirat dia nak jadi sesak ni dak. Supaya dulu Syiah mari tahun 79 dulu. Tahun 79 dulu. Dia mula-mula ketika berlaku markebar Amerika tu dak. Markebar Amerika, hancur Amerika slogan dia tu. Kita tak tahu masa tu tepek dini ni muka bahasa Farsi. Tepek di dini masjid tu kenali tu masa tu saya ingat lagi. Markebar Amerika, Hari Al-Quds, hancur Amerika. Jadi orang kita tu mengaruh nak satu model negara Islam pada waktu. Gapo dia mari? Dia mari dengan slogan tentang Amerika. Agak orang Islam punya Amerika, tentang Amerika naik angin. Patu mempertahankan hak dia pertahankan pula ke Palestin. Tengok cara dia mari. Patu dia mari dalam rupa dia orang Islam yang hebat. Cukup dia punya publicity dia tu. Tu jadi benda-benda gitu orang terkejut. Hak ni pun begitulah hadirat bila dia mari tu kan. Jadi kalau kita orang akan tanya, mana salah ni? Dia mari selawat gitu. Tak lihat hadirat. Kita kena tengok secara keseluruhan. Kita kena tahu tuk guru dia tu lah ke mana, talian di mana. Mungkin ni ada internet, cuba tengoklah di Indonesia, di negara jiran kita, di beberapa negara lain lah. Selain daripada negara jiran kita boleh tengok setengah-setengah tuk guru dia tu. Sesuatu guru dia sudah dihukum sesat oleh ulama di tempat dia. Telah dihukum sesat. Jadi kita kena tahu. Jadi benda-benda gini sangat bahaya lah. Baik, bila disebut bahawa Nabi kata ditunjukkan kepada aku, jadi terkejutlah perempuan. Mesti terkejut perempuan. Digambarkan kepada dia. Bahkan Nabi sebut, Nabi kata, ya ma'syarun nisa, wahai kelompok perempuan, bersedekahlah kamu. Bersedekahlah banyak-banyak. Kerana aku tengok kamu ni lah yang paling ramai masuk neraka. Terkejut dia. Jadi perempuan itu tanya. Kalau perempuan ini tanya, kenapa begitu? Kenapa kami ni dikatakan yang paling banyak, paling ramai masuk neraka? Baik, sebelum kita bincang tu, saya nak petik kat sini, takut kita jadi pening. Apakah benar ni secara mutlak? Dalam hadis disebut, ditunjuk uriitukunna aktsara ahlin nar. Ditunjukkan kepada aku, kamu adalah penghuni neraka yang paling ramai. Apakah dia memberi erti secara mutlak perempuan itu gitu? Tak ada ulama faham gitu. Pensyarah hadis tak ada seorang pun yang memahami bahawa perempuan ini memang dia ramai masuk neraka, nak banding dengan pihak lelaki secara mutlak. Tak ada faham gitu. Cuba tengok kalau bagi ada kitab. Bagi ada kitab, cuba tengok. Kerana ada juga dalam hadis sebut bahawa perempuan, misalnya dalam hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Hadis ni panjang lah, saya cek dah, saya tengok memang hadis ni panjang. Yang mana disebutkan bahawa bila seseorang lelaki itu masuk dalam syurga, dia jadi ahli syurga, Allah Subhanahu Wa Taala kahwinkan dia, maknanya jadikan isteri dia tu 72 orang tu hak bidadari. Ada dalam riwayat. 72 orang itu bidadari. Lepas tu Allah buat kepada dia 2 orang pula hak tidak bidadari, tetapi daripada keturunan ada.
Dua orang pula. Seorang lelaki masuk syurga ni hadis sahih. Walaupun ada setengah riwayat kata dari sudut tarik, satu tarik kata gharib hadis ni, tapi ada yang juga sahih. Tak apalah. Maknanya cuba bayangkan. Kita buatlah tadi 72 tu hak bidadari ramah tak apa bidadari. Tapi masalahnya daripada wuldi Adam. Sebut tu min wuldi Adam, daripada keturunan Adam. Makna hak manusia yang pernah mendiami bumi ni. Allah beri dua juga kepada, boleh jadi suami isteri dia ada dah seorang. Tapi sini jelas nampaknya Allah kahwin dengan dua orang. Mana lama ke perempuan tidak kahwin atas dunia ni, mati dalam keadaan tidak kahwin. Boleh jadi tak ulama kata itulah Allah bui dia nikah dengan mana-mana lelaki syurga. Tidak akan jadi tiga kalau ada bini dah seorang. Lepas tu kalau ada bini dah dua jadi empat. Dah kalau ada empat dah enam tu saja. Capur pula dengan 72 hak bidadari. Berapa? 72 capur enam. Tidak 78. Satu nisbah 78 dah tu. Lepas tu kalau berdasar pada hadis ni, kat perempuan lah lebih banyak pada lakinya dalam syurga tu. Lepas tu dalam neraka tu lah ke mana pula jadi banyak. Tapi setengah ulama kata maknanya hadis-hadis ini tidaklah menafikan hadis ni. Hak ni bukan nak ayat perempuan sikit dalam syurga, nak ayat ni perempuan banyak dalam neraka. Jangan kita faham bila kata perempuan banyak dalam neraka bermakna dia sikit dalam syurga. Tak gitu. Tidak gitu maknanya. Nak ayatnya jumlah perempuan ni ramai. Setengah ulama bahalah dalam ni. Dia bukan sebut semua, cuma dalam syarah-syarah lain. Nak ayatnya perempuan ni ramai. Walaupun dalam hadis sebut ramai dah dia dalam syurga tu. Tapi dalam neraka ni ramai lagi. Ada yang ulama kata gitu. Tetapi ulama tidak kata mutlak juga perempuan ni dalam setiap masa. Secara bila-bila lah kita kata. Abadal abidi, sampai sama-sama kita kata bahawa perempuan ni dia ramah sama dalam neraka. Nak berbanding dengan bilangan lelaki. Tak ada ulama kata gitu. Sebab tu dalam syarah ni dia ada sebut. Dia kata yang dimaksudkan ramahnya perempuan adalah misalnya dalam hadis ni. Dalam hadis ni sebut wa kasratun nisa' fil jannah duna an-nar li'annahu yuhtamal an yakuna dhalika fi awal al-amr. Ramahnya perempuan dalam syurga itu tidak dalam neraka. Hak dalam hadis ni sebut perempuan ni ramah jadi ahli neraka. Dalam hadis Abu Hurairah itu sebut perempuan ni ramah jadi ahli syurga. Bercanggah ke tu? Tak, dia kata. Sebab dia kata barangkali ramah perempuan dalam syurga seperti mana disebut dalam hadis Abu Hurairah ni. Dia kata kerana barangkali pada waktu tu mereka awal lah, sebelum ahli neraka tu bebas daripada neraka dengan sebab syafaat ataupun habis dah dosa dia, maka pun dia dimasukkan ke dalam syurga pula. Selepas tu ramah lelaki lah pula. Ada juga ulama kata begitu. Tapi maknanya perempuan ramah dalam syurga pun tidak mutlak juga. Kata perempuan masuk ramah dalam neraka pun tidak mutlak juga. Ada juga disebutkan ramah di sini. Ramah yang Nabi sebut ramah ni ketika Nabi tengok. Ketika Nabi tengok. Idzaka pada ketika tu. Janganlah disimpulkan bahawa majmu'uz zaman ramah semua. Tidak gitu. Jangan disimpulkan ramah semua. Tak kena gitu. Fata'amma, kena perhati molek lah dia kata. Perhati molek. Sama ada Nabi ditengok ke dalam mimpi, Nabi nampak. Apakah bila Nabi tengok dia nampak semua, setiap sudut ada oleh batu pun nampak? Ya, cuma dia nampak ni gambar secara umum. Supaya kita tengoklah. Kita pergi tengok di stadium, kita kata nampak ramah. Nampak tu ramah. Kita tengok tu nampak ramah perempuan. Boleh jadi kita tengok dari persepsi kita, dari skop yang kita nampak. Boleh jadi orang lain tengok dari sudut lain, dia kata nampak ramah lelaki. No. Jadi sebab tu ulama kata tidak secara mutlak. Kok mana pun hadis ni ulama letakkan hadis ni sebagai hadis untuk tarhib, nak beri peringatan kepada perempuan. Sebab Nabi sebut sebab apa ya dia jadi gitu tu. Sebab apa ya dia jadi ramah, Nabi sebut. Ini sebagai peringatan. Mana sifat yang ada pada dia tu kalau dia tak jaga molek, sifat tu memang potensi dia, diri dia tak ada potensi masuk neraka. Misalnya menyebab perempuan ni tanya, wabima, apa sebab wahai Rasul jadi kami ni ramah masuk neraka? Nabi kata sebab dia tukthirnal la'na, banyak melaknat. Setengah ulama kata melaknat sini banyak bersungguh tak puas hati semacam apa-apa. Mudah kata kat orang.
Ni berkait dengan mulut ni. Laknat ni bukan barang dalam hati, barang yang tubik mulut baru panggil laknat. Laknat dalam hati betul balik dah, tapi laknat ini maksud sini ia bersifat berlafaz. Banyak melaknat. Wa takfurna al-ashir, dan tidak berterima kasih, tidak menghargai si suami itu. Sini dia ada buat. Tuksirna al-la'na. Ni dia kata fi maqam at-ta'lil. Ni Nabi nak ayat ni sebab ni maqam ta'lil. Jawapan Nabi ni sebagai nak menyatakan, nak menjawab pada persoalan bima. Bima tu bak sababiyah dia panggil. Kenapa kami jadi ramai masuk neraka? Nabi pun kata tuksirna al-la'na. Makna dia nya li'anna kunna tuksirul la'na, kerana kamu ni banyak melaknat. Laknat ni dalam bahasa asal, bahasa ni bahasa syariat. Bahasa asal laknat ni man at-tard wal ib'ad, jauh dan dijauhkan daripada rahmat Allah SWT. Tu orang panggil laknat. Itu dari segi bahasa lah, dari segi bahasa. Tard ni maknanya tahu, lempar, atau panggil tard. Ib'ad menjarakkan, menjauhkan sesuatu. Itu dari segi bahasa dia panggil laknah. Tetapi dari segi pemakaian syar'i, kalimah laknat ini dari segi pemakaian syarak, dia membererti al-ib'ad min rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Kita doa laknat, makna kita doa supaya orang itu tak dapat rahmat Tuhan. Tu berat tu. Berat tu lagu tu. Itu makna segi syariatnya. Tapi kata Mulla Ali Al-Qari yang syarah kepada Mishkat ni juga, syarah Mishkat juga, dia kata mana? Kata Mulla Ali Al-Qari, barangkali, cuba perhati molek dia kata, kalau kita tengok cara Nabi sebut, ke Nabi bukan kata laknat, kamu suka melaknat, tapi banyak laknat. Apa maksud banyak laknat? Bukan Nabi kata kerana kamu ni suka melaknat, tetapi banyak melaknat. Kata Syekh Mulla Ali Al-Qari, dia kata barangkali maksud diikat, disertakan, digabungkan perkataan iktsar, banyak melaknat, kerana laknat itu dia mudah berlaku di atas lidah perempuan. Kerana kebiasaan perempuan ini, kerana itu menjadi kebiasaan perempuan, walaupun dia tidak maksudkan, dia tidak maksud berlaknat, tapi dia mudah kecil. Jadi sini Nabi nak ayat sifat jenis mudah kata, mudah gapo, mudah ngupak, dia lebih sesuai dengan perempuan. Bukan bermakna lelaki tak ada. Lelaki ada juga, tapi tidaklah banyak. Sebab tu dia kata perempuan yang banyak. Maknanya ada juga perempuan yang tidak bersifat banyak melaknat, banyak mengumpat, banyak kata orang, banyak kutuk orang. Tapi umumnya benda ni lebih mirip, lebih kita kata cepat ada kepada perempuan. Itu kata Mulla Ali Al-Qari. Sebab itulah fakhaffafa syari', sebab itulah syariat meringankan daripada mereka, yakni walam yatawa'adahum bidzalika illa, dan syarak tidak menggertak ataupun memberi janji buruk pada perempuan melainkan kalau banyak. Mana kalau sikit-sikit jari-jari sekali tidaklah sampai pekak jadi masuk neraka, tetapi kalau banyak. Ini kata Mulla Al-Qari. Sebab kalau banyak, sebab kita kata sangka buruk. Sangka buruk ni tak, sangka buruk pada seorang. Apakah sangka buruk itu sendiri tak boleh? Tak boleh sikit ambuk sangka buruk. Boleh. Semua ulama kata gitu. Banyak sangka buruk tu tak boleh. Sebab kalau tak ada langsung sangka buruk, tak boleh nega apa gerah. Mai sangka buruk, sangka baik macam no. Tak ada nak sangka buruk. Itu tak selamat seorang tu. Ada tu tak apa. Sebab ni mengikut ulama, kalau sangka buruk ni contoh nak banding dengan ni, tak ada ulama kata tak boleh sangka buruk secara mutlak. Cuma kita kata tak boleh sangka buruk tu sebagai nak kerak selalu, takut jadi banyak, takut jadi terlebih lah. Tapi apakah bermakna? Sebab tu dalam Quran kan, inna kathiraz zanni, banyak sangka buruk tu dia boleh membawa pada dosa. Maknanya kalau jari-jari terlintas, dia ni boleh harap ke tak, tu sangka buruk tu. Maka kita pun beringat, kalau sekadar tu dia tidak berdosa. Dengan kadar hanya sekadar kita beringat. Sebab mengikut ulama, mengikut kajian ulama, kalau yang dimaksudkan banyak yang menyebabkan jadi dosa tu, bila banyak sangat sangka buruk mari dalam minda kita, dia akan keluar melalui lisan. Banyak dah, sebab tu tak boleh banyak. Sebab tu Nabi tak boleh dengar ngupak, tak boleh, sebab bila banyak sangat masuk jadi tak boleh nak jadi nak ayat. Bila tubik mulut kita pula jadi lidah syaitan, penyambung lidah syaitan.
Hak ni pun begitulah juga kata Mullah Ali Al-Qari. Banyak telajut. Jangan sikit-sikit tu boleh kira lagi. Maknanya syariat ni, syarak ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni dah rahmat dia. Mana kalau kesalahan sikit-sikit dia tak ambil kira, boleh jadi dosa-dosa kecil gitu. Tapi kalau siapa perekat teruk, sebab kalau teruk doa jadilah bulan sebab dia sifat marah. Marah yang diperingatkan dalam hadis, marah tu marah yang melampau. Ghais ni makna mendidih lah. Ghais ni makna marah yang membuak-buak. Tapi marah tu sendiri sifat yang normal dalam diri manusia. Tuhan ni pun ayat gitu lah juga. Daripada sini kita faham dasar pada kenyataan Mullah Ali Al-Qari bahawa sifat la'nat ni jenis yang berkait. Setengah ulama kata la'nat ni boleh juga, setengah ulama sebut berdasar kepada dalam syarah ni lah hak Mullah Ali Al-Qari sebut. Dia kata waqad yusta'malu fi syatmi wal kalamil qabih. Kadang-kadang la'nat ni dipakai dalam bahasa Arab dengan erti orang yang suka caci orang, suka kecek uduh. Itu termasuk dalam laknat juga. Pakai makna dia, bukan pakai lafaz, pakai makna. Makna orang yang buat gini menyebabkan dia jadi jauh dari rahmat Tuhan lah. Kecek sikit cara set lalu. Nak misalnya. Maknanya setiap kali bercakap langgar sunnah. Setiap kali bercakap langgar sunnah. Tidakkah itu menjarakkan dia daripada rahmat Allah? Jadi makna laknat tu ada situ. Ini mengikut Mullah Ali Al-Qari. Kita tidak pakai makna dari segi bahasa dia, tidak pakai dari segi makna zahir, pakai dari segi makna dia secara mawara azali di sebalik itu. Gitu. Ia memberi erti, dia pun simpul lah sini. Yakni adatukunna iktsarul la'ni wasyatmi wal idza' bil lisan. Ni kesimpulan Mullah Al-Qari ni molek kan. Saya tengok ni lebih sesuai. Dia kata maksud nabinya kebiasaan perempuan ni dia suka laknat. Mana suka laknat ni laknat mana asal? Tapi maksud dia lagi selain pada tu suka caci orang, suka kata kat orang, suka kritik. Memang gitu dia lebih sesuai dengan perempuan. Walaupun lelaki pun ada juga. Lepas tu suka menyakiti hati orang, bercakap dengan bahasa sinis misalnya, kecek sikit orang bahasa hati lalu. Mana itu perbuatan lisan. Nak ayatnya perbuatan lisan perempuan. Senjata dia paling parah kena tu lidah dia. Tu jadi orang sakit hati. Dia kecek. Tu maksud tuksinal la'nah tu. Itu maksud dia. Tu yang kesal lagi, kita ambil kesal lagi. Wa takfurnal ashir. Dan perempuan ini dia tidak hargai, dia tidak bersyukur terhadap suami dia, kepada suami dia. Kata Raghib Al-Asfahani. Raghib Al-Asfahani tokoh bahasa. Qala Raghib Al-Asfahani, orang Isfahan. Ada kat Johor. Isfahan, orang Isfahan kan. Dia kata al-kufru fil lughah sitru syai'. Dia orang bahasa, dia huruf dari segi bahasa lah. Dia kata kufur ni dari segi bahasanya dengan arti menutup sesuatu. Itu makna kufur. Sebab tu dalam bahasa Arab dari segi bahasa kepada petani tu kan, yang gali lubang bubuh biji benih, lepas tu dia kamu dengan tanah tu, orang panggil kafir. Boleh dari segi bahasa lah. Misalnya mocik-mocik aduk tanah isteri kita, aduk tanah biji, begitu kita kata biji lada kalau misalnya gali sikit. Kita doa orang kafir buat ke dia tu. Mana dari segi bahasa tak apa, tak salah dari segi bahasa. Sebab kafir mana orang yang menyembunyi dari segi bahasa lah. Tapi nak kata gitu pun kena kuliah dulu lah dia faham. Betul dia kata enggaknya ni no. Itu dari segi bahasa. Sebab tu dia kata kufrun nikmah wa kufrun. Bila sebut kufur nikmah, kan ada istilah kufur nikmah. Ataupun wa kufraniha. Kufrun nikmah wa kufraniha maknanya sitruha, sataraha. Sataraha ni makna menyembunyikannya. Dengan erti bitarki ada'i syukriha, iaitu dengan erti tidak melaksanakan terima kasih, tidak menyatakan terima kasih. Orang panggil kufur lah tu. Jadi kufur ni makna tidak jadi jatuh akidah, berdosa lah. Kufran fi juhudin ni'mah. Kufran itu kufran yang merujuk makna dia kepada penafian nikmat, itu kebanyakan diguna gitu. Kufran banyak. Wal kufru fid din, kufur pada agama banyak juga. Kalau kafur banyak kafur, banyak kufur boleh digunakan kepada kufur nikmat dan juga boleh digunakan kepada kufur kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur dalam bentuk menyebabkan jadi jatuh akidah, boleh guna berlaku. Tapi kenapa mana kufur ini, sama ada kufur nikmat dan sebagainya, diminta supaya kita berwaspada? Sebab dia ada juga makna kufur itu. Walaupun tidak kufur hakikat, tapi kufur nikmat ni pun bahaya juga. Supaya kita tersyirik asghar dengan syirik akbar lah. Syirik asghar ni walaupun boleh hilang dengan ambil air semaya, dengan gapo kita tak, tapi kukuk mana pun tak boleh juga, kena jaga juga tu. Sebab dia bang ada butir-butir dia tu, benih-benih dia tu ada. Al-ashir dengan erti suami ataupun lebih umum daripada suami. Ada setengah ulama kata umumnya suami lah, tapi ada yang kata tidak suami pun orang jaga dia, ayah dia tak terima kasih hari dia, termasuk kufur juga tu. Termasuk ada setengah ulama sebut, tapi asas ini makna dia suami lah. Jadi kufranul ashir, mana tidak berterima kasih kepada suami, bererti menafikan nikmat dan kebaikannya, dan menganggap wastiqlal makana minhu, dan menganggap remeh makana minhu, apa yang dia berikan, apa yang ada pada dia. Makana minhu, makana minal ashir. Hak tu dhamir khafa bil harf itu, dia marji' dia al-ashir. Gitu. Jadi dua sifat ni lah, hak ni yang menyebabkan jadi masuk neraka. Maknanya ramah perempuan jadi ramah tu bukan semua perempuan yang tidak bersyukur, tak syukur. Banding dengan jiran dia, jiran. No. Kita kata beli comel sofa beli. Laki dia beli hak rotan, tu pun second hand. No, misalnya dia duduk sungguh. Tak ada dua ayat tahu dia kata. Tu yang mampu dia kata. Jadi nampak macam jenis gitu, memperlekehkan suami dia. Tu berat. Sebab tu dia jadi punca keretakan rumah tangga dia. Jadi hak ni cuma dari segi falsafahnya, kenapa hak ni dia anggap penyebab juga masuk neraka? Kerana hadis yang tidak kena ingatlah. Bila kata kufur ni, kalau tidak kufur kepada Allah pun, dia tak boleh juga sifat kufur. Kufur tu sendiri sama ada kita pakai secara bahasa atau pakai secara istilah syarak, dia tetap tidak baik dalam agama. Seperti mana kufur pada Allah, maknanya tidak syukur pada Allah, tolak agama dan sebagainya, tak baik juga. Begitu juga kita tidak berterima kasih kepada orang yang berbudi kepada kita, itu juga tidak baik juga. Dan lama-kelamaan, boleh jadi lama-kelamaan kalau duk main sentiasa kufur gitu, kufur nikmat tu, dia boleh naik sampai peringkat kufur agama. Tu bimbang, jadi tak boleh ada. Tak boleh ada. Tu Nabi Nuh. Ini sebab tu ni dia panggil hadis tarhib. Hadis nak menggerungkan perempuan supaya janganlah terlibat dengan mereka, dan dia kena jaga perbuatan dia supaya tidak terlibat dengan amalan-amalan ini. Jadi insya-Allah perkara-perkara lain, fakta-fakta lain terdapat dalam hadis ini kita boleh bincang semula. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.